Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So yang mana ada ni bersedia buka buku teks kamu muka surat 72. Sambil-sambil tu boleh ajak kawan-kawan yang lain. Dengar suara cikgu? Dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Okey. Okey, yang ni kita nak belajar hari ni. Cikgu terangkan sedikit tentang bab 3. Lepas tu baru cikgu akan pergi pada eksperimen untuk bab 1 yang tentang bandul. Bab ni cikgu tak habiskan. Kita tengok bahagian haiwan sahaja. Okey. Ini bab nombor 3. Kalau ikutkan dia masuk dalam tema 2, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bab 3. Okey. Bab ni dia banyak menerangkan tentang bagaimana body kita ataupun haiwan ataupun tumbuhan dia akan adapt dengan perubahan, sama ada perubahan suhu ataupun perubahan kekurangan air ataupun lebih air. Okey, yang ni subtopik 3.1. Kita ada 2 subtopik sahaja untuk bab ini. Ada satu sahaja, homeostasis dalam benda hidup. Dia pecahkan kepada haiwan ataupun manusia. Satu lagi kepada tumbuhan. Yang hari ini cikgu nak terangkan untuk haiwan dan manusia sahaja. Tumbuhan cikgu terangkan masa kelas hari Selasa nanti. Okey, sebelum tu kita kenal dulu apa itu homeostasis. Ia adalah pengekalan keadaan persekitaran dalam badan. Ia merujuk kepada bagaimana badan kita nak maintain arah suhu, sama ada makin suhu tu bila suhu naik apa badan akan buat, bila suhu turun apa badan kita akan buat. Lepas tu dia nak tengok perubahan badan kita bila lebih ataupun kurang air, perbezaan pH, perubahan tekanan darah dan sebagainya supaya ia masih dalam keadaan stabil. Contohnya bila suhu kita tinggi, kita akan demam. Okey. Bila suhu tinggi kita akan demam. So apa yang badan kita buat supaya dapat turunkan suhu badan selain daripada yang kita buat dekat luar lah. Okey, jadi kenapa kita kata pengekalan persekitaran dalam badan haiwan ataupun tumbuhan ataupun manusia ni penting sebabnya ia membolehkan semua proses dalam badan berjalan dengan lancar. Contoh kalau awak demam, awak tak boleh menjalankan aktiviti seharian. Itu yang kita boleh nampak lah. So kita akan lemau, kita akan nak rehat je, letih. Jadi badan kita tak boleh menjalankan aktiviti badan dalam dengan lebih optimum lah. Kemudian jadinya tapi kalau lama kelamaan, kalau dia asyik tak seimbang ataupun badan kita asyik panas, kita asyik demam dalam masa jangka yang panjang, itu menyebabkan sel-sel badan kita akan mati. So kita berkenalan dengan homeostasis. Kalau awak tengok dalam buku teks, muka surat 72, gambar orang lari tu. Okey, dia kata badan kita mempunyai mekanisme yang boleh mengawal badan, kandungan air dan sebagainya supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Badan kita tak boleh terlebih suhu, tak boleh terkurang suhu, tak boleh terlebih air, tak boleh juga terkurang air.
Itu yang bahaya. So untuk bab yang awak belajar ni kita akan fokus pada suhu dan juga air untuk haiwan dan juga tumbuhan. Okey, ini daripada istilah dia lah. Homeostasis, dia asal perkataan daripada Greek yang mana homeo bermaksud sama, stasis bermaksud tidak bergerak. Dia nak level air, level suhu badan tu sama. Tak boleh kurang, tak boleh terlebih. Bagaimana badan nak kekalkan semua tu? Sebab kalau ada terlebih, ada terkurang, sel kita akan rosak. Mungkin kalau sel otak rosak, kita akan koma. Okay, ini kita tengok homeostasis dalam manusia. Okay, sama macam tadi. Badan kita sendiri Tuhan cipta, ia mempunyai mekanisme yang boleh mengawal suhu badan, kandungan air. Sebab tu dalam bab ni kita nak fokus suhu badan dengan kandungan air sahaja. Yang lain kita tak, pH semua tu kita tak fokus. Cikgu nak ajar awak bagaimana homeostasis ni berlaku, bagaimana badan kita nak kekalkan suhu, nak kekalkan air dalam badan. So kalau air atau suhu terlebih ataupun terkurang, apa yang badan kita akan buat? Jadi homeostasis dalam manusia, bagaimana manusia nak stabilkan kandungan air dan juga suhu dalam badan. Okay, ini adalah proses kawalan homeostasis dalam badan. Okay. Pertama sekali, bila kita, cikgu guna ayat mudah, okay, keadaan persekitaran dalam badan kita berubah, suhu meningkat. Maksudnya kita demam lah kan. So kalau kita demam, siapa yang akan kesan? Otak akan kesan. Otak kita akan kesan, oh badan budak ni panas. Jadi akan ada mekanisme pembetulan. Dalam badan kita ada mekanisme pembetulan yang akan kontrol balik yang mana terlebih, suhu terlebih tu untuk jadi normal semula. Mencapai julat normal. So tapi kalau suhu menurun pun sama. Kalau suhu badan menurun, mekanisme pembetulan ni pun yang akan berusaha ataupun membantu supaya suhu meningkat ke julat yang normal. Alright. Macam okay, yang ni dalam yang gambar rajah cikgu tunjuk ni, awak boleh tengok buku teks muka surat 73. 73 rajah 3.1 sama sahaja. Sini. Okey, dekat sini. Julat suhu normal maksudnya suhu badan yang normal pada manusia. Okey. Apabila suhu tadi meningkat, suhu badan meningkat, pusat kawalan kita di otak dia akan kesan. Seterusnya akan ada mekanisme pembetulan supaya suhu yang meningkat tadi akan diturunkan supaya mencapai semula julat suhu normal. Apa berlaku kalau suhu badan kita menurun? Dia turun 1 darjah Celsius daripada keadaan normal. Otak akan kesan, akan ada mekanisme pembetulan. Ini pengawas-pengawas yang akan betulkan dan supaya suhu tadi akan kembali meningkat menjadi julat suhu yang normal. Okey, faham tak rajah 3.1 ni? Apa yang dia nak cerita sebenarnya? Faham. Okay, bagus. So kita nak lihat pertama adalah kawal atur kandungan air. Terlebih air apa jadi, terkurang air apa jadi, apa yang badan kita akan buat. Okey, tengok dalam buku teks awak tu gambar orang minum air. Bagaimanakah badan saya mengawal atur kandungan air? Dia fikir bila air dia masuk dalam badan dia, apa sebenarnya yang berlaku apabila aku minum air ni? Ataupun kalau berada di tempat yang sejuk, bagaimana badan kita adapt dengan suhu sejuk tadi. Kalau tak beku lah kan. Jadi sistem yang terlibat ialah sistem perkumuhan dengan sistem endokrin. So untuk kawal suhu, kawal atur kandungan air, ini awak kena ingat sistem yang terlibat adalah sistem perkumuhan,
sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. So yang terlibat organ tadi, yang sistem adalah sistem perkumuhan dan endokrin. Organ pula ginjal dan juga otak. Ni ginjal kita ataupun buah pinggang. Okay, kita ada 2 ginjal. Okay. Okay, cara nak tengok rajah ni, dia bermula dengan aras air normal dalam badan. Okay. Lepas tu kita minum banyak-banyak air, menyebabkan aras air akan meningkat. Okay, kandungan air dalam badan meningkat bila kita minum. So otak kita kesan. Otak kita kesan, kalau terlebih air pun bahaya sebenarnya. Okay. Jadi apa yang dibuat, mekanisme pembetulan yang tadi kan, yang ni. Yang ni. Okay. Air meningkat akan ada mekanisme pembetulan. So mekanisme pembetulan tadi apa yang berlaku? Pertama, otak merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal akan tambahkan penghasilan air kencing. Jadi bila kita minum banyak air, lagi banyak kita akan kencing. So bila kita kencing, kandungan air dalam badan akan menurun. Cikgu bagi contoh, bila awak bulan puasa awak sahur, awak minum banyak air. Okay? Dah makan, lepas tu macam konon-konon air tu nak maintain untuk 1 hari kan. Awak minum 2 botol air. Air mineral kecil tu minum 2 botol. Awak tidur. Okay, bila awak bangun pagi tu awak rasa nak buat apa? Kadang-kadang awak terbangun. Nak buang air. Awak rasa nak terkencing kan. Kadang-kadang kita tidur tapi kita tersedar tu sebab kita dah nak terkencing. So kita bangun, kita kencing. Kita kencing tu adalah proses mekanisme pembetulan badan kita sebab otak dia dah otak tu dah perasan, tiba-tiba orang ni minum banyak air. Jadi dia akan betulkan balik, air tu kena keluarkan melalui kencing. Tapi bukanlah semua yang kita minum tu kita keluarkan air kencing. Ada yang badan kita serap. Sebab badan kita dia tak perlukan banyak air dalam satu masa. Sebab tu kita tak digalakkan minum, kata kalau minum teruskan habis 1 liter air dalam satu masa. Tak boleh. Kita kena minum air secara sikit-sikit dan juga kerap. Itu yang betul. Alright. Kemudian aras air normal. Katalah pagi tadi awak bangun awak teruslah pergi jogging, pusing tasik ke atas treadmill ke, awak lari 1 jam. Awak lari mesti badan berpeluh-peluh. Okey, bila badan berpeluh-peluh maksudnya air yang ada dalam badan kita dah keluar melalui peluh. So kandungan air akan menurun. So otak akan kesan kita dah mula rasa dahaga. Otak kesan dia akan bagi signal awak dahaga. Jadi bila dahaga, kita dah keluar banyak peluh, kita akan minum air. So sini dia kata otak merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal kurangkan penghasilan air kencing. Kita berasa dahaga dan kita akan minum air tu menyebabkan kandungan air kita kembali normal macam biasa. Ke ada orang bila jogging, bila buat aktiviti yang mengeluarkan peluh, dia tak rasa dahaga pun. Tu something wrong lah. Okay, faham yang ni Untuk kawalan air. Okay, ni pula suhu badan. Okay, sistem yang tersebut, yang terlibat pun sama. Sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Tapi organ yang terlibat, kalau kalau kawal atur air tadi, organ yang terlibat adalah otak dan juga ginjal. Tapi kalau kawal atur suhu badan, organ yang terlibat adalah kulit, otak dan juga otot rangka. Apakah yang berlaku? Ni tengok ni. Kulit, otak dengan otot rangka. So kita tengok yang ni. Dia punya rajah. Yang ni awak boleh tengok dekat muka surat 75 buku teks. Kawal atur suhu badan. Okay. Kalau pre-essay biasa dia akan tanya soalan. Apa soalan dia akan tanya? Biasanya jawapan dia yang ni. Pada mekanisme pembetulan. Apa yang akan badan kita lakukan? Contohlah dia bagi. Cikgu bagi contoh soalan kalau macam ni. Okey, Ahmad
Okey, Ahmad pergi ke hari sukan sekolah. Okey, beliau berpeluh-peluh. Okey, suhu badan Ahmad meningkat. Apakah mekanisme pembetulan yang dilakukan oleh badan Ahmad supaya suhu badan Ahmad menurun? Itu contoh soalan. Jadi kita akan cakap lah. Okay, bila di suhu normal manusia 37 darjah Celsius, apabila kita lakukan aktiviti fizikal ataupun kita berada di tengah panas yang menyebabkan kita berpeluh-peluh ataupun menyebabkan suhu badan kita naik ataupun macam awak dekat sekolah kan naik tangga turun tangga apa semua tu badan jadi panas. Awak naik basikal pergi sekolah pun sama, badan akan suhu badan akan naik. Sebab tu kalau awak beraktiviti, bila kita cek suhu, tembak suhu tu, suhu badan kita akan naik. Tu sebenarnya bukan kita demam. Okay. Suhu badan kita naik disebabkan oleh faktor luaran. So otak kita akan kesan. Okay, otak akan kesan bahawa suhu badan Ahmad ni meningkat. Jadi apa yang badan akan buat? Pertama, salur darah akan mengembang. Kenapa dia mengembang? Supaya aliran darah tu lebih laju. Okay. Bulu roma akan condong. Okay. Bulu roma kita akan condong. Kita akan berpeluh-peluh. Okay. Sebab berpeluh ni juga boleh menyejukkan badan. Okey, aktiviti otot rangka dan perembesan hormon-hormon tertentu berkurangan. So dia akan turunkan sikit suhu badan. Awak akan kurang kencing. Kita aktiviti mekanisme pembetulan. So suhu badan akan menurun. Okey. Kemudian suhu normal 37 darjah Celsius. Tiba-tiba awak masuk dalam mall yang sangat sejuk. Okey, so badan awak akan turun sikit suhu dia. So otak akan kesan. Apa yang dibetulkan? Pertama, salur darah akan mengecut. Okay, dia akan slow down dia punya perjalanan darah tu. Okay, bulu roma akan menegak. Kalau perasan bila awak dalam aircon ke apa, awak nampak bulu roma tu macam naik sikit. Sebabnya kenapa? Okay, apabila bulu roma kita menegak, satu lapisan haba akan terperangkap pada bulu-bulu yang tegak tu supaya dia dapat turunkan balik suhu, dia akan panaskan kita punya badan dan kita akan kurang berpeluh. Okay, otot rangka akan mengecut dan mengendur secara aktif. That's why kita akan menggigil. Okay. Supaya bila kita menggigil, aktiviti otot rangka tu bila berlaku pergerakan dia akan bebaskan haba. Kemudian barulah akan panaskan sedikit badan dan hormon tertentu akan dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme badan. Okey, untuk peringkat awak hanya tahu ada hormon tertentu dirembeskan. Bila kamu belajar biologi nanti baru kamu tahu apa nama hormon tersebut. Okey, dan bila aktiviti-aktiviti mekanisme pembetulan ni berlaku, barulah suhu badan kita akan meningkat kepada normal balik. Faham yang ni? Tentang suhu? Tak faham tanya ya? Okey. Okey, suhu persekitaran yang tinggi. Yang ni awak boleh rujuk pada muka surat 76. Bila suhu tinggi awak berada dalam satu dewan yang ada penuh dengan murid-murid. Okey, aircon pun tak ada kipas sahaja. Of course kita akan menghasilkan peluh. Kenapa? Bukan suka-suka hati badan kita nak berpeluh sebab dia nak bagi badan kita sejuk. Kalau kamu perasan bila kamu buat aktiviti yang mengeluarkan peluh, bila dah berpeluh-peluh, bila kita punya jantung pun dah slow down, dah tak, kalau kita lari kan jantung kita laju kan. Tapi kalau kita dah berhenti berlari, jantung tu akan slow down, dah kurang dia punya degupan dudak-dudak tu, barulah kita perasan peluh yang terhasil tu kita akan rasa macam sejuk je. Itu fungsi dia nak sejukkan badan. Sebab tu kalau kita berada dalam keadaan panas semua, kita tak boleh lagi macam bergerak sana bergerak sini. Kita akan jadi lagi panas. So kita duduk, slow down, relax, cool, bertenang, barulah peluh tu akan menyejukkan badan. Okay.
Kemudian bulu roma condong untuk mengurangkan udara terperangkap. Condong ni bulu roma tu daripada tegak dia akan semua macam tidur lah. Dia akan melepek je dekat kita punya kulit tu sebab dia nak kurangkan suhu yang terperangkap. Kalau ada banyak suhu, kita akan panas. So dia kurangkan suhu baru kita akan rasa sejuk sedikit. Okay. Supaya haba dalam badan kita mudah dibebaskan. Okey, salur darah pula akan mengembang untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit untuk bebaskan haba. Ia akan keluar melalui peluh lah. Okey, ini berlaku pada suhu persekitaran tinggi yang cikgu terangkan tadi. Bulu roma akan condong. Okey, pengembangan salur darah. Okey, kelenjar peluh akan menghasilkan titisan peluh. Okay. Apa yang berlaku kalau suhu persekitaran rendah? Kalau kita masuk dalam bilik yang sejuk. Okay. Bulu roma akan tegak. Ni bulu roma ni akan tegak. Okay. So dekat sini ni kita akan ada haba yang akan tingkatkan suhu badan. Bukanlah tingkat bagi kita demam. Bagi badan suhu kita tu kembali kepada suhu bilik. Suhu yang normal. Okey, dan salur darah akan mengecut supaya lebih banyak darah menjauhi kita punya kulit untuk kurangkan pembebasan haba. Yang jadi masalah bila dalam sejuk pun awak berpeluh. Itu maksudnya ada mekanisme badan tu, mekanisme pembetulan tu ada sedikit rosak sikit. Dia tak normal lah. Okey, ini yang berlaku bila suhu persekitaran rendah. Bulu roma tegak. Sebabnya kita nak kumpulkan haba. Okey, salur darah mengecut supaya dia menjauhi daripada kulit. Supaya haba kurang dibebaskan. Okey, ini adalah homeostasis dalam haiwan. Okey, kucing dan anjing dia tidak mempunyai kelenjar peluh kecuali di tapak kaki sahaja. Okay, kucing dia akan menjilat bulu di bahagian badan supaya suhu badan dia berkurang. Itu fungsi bila awak tengok kucing asyik jilat-jilat dia punya bulu. Bulu kucing akan menegak apabila sejuk supaya dapat perangkap haba. Dan anjing akan menjelekkan lidah supaya suhu badan anjing tu berkurangan. Suhu badan saya pula. Okay. Cicak mengawal atur suhu badannya apabila suhu persekitaran berubah dalam persekitaran yang sejuk dan juga persekitaran yang panas. Okay, dalam persekitaran yang sejuk, aktiviti badan cicak tu tadi akan perlahan. Dia akan nak kata dia hibernate tu tak juga, dia macam slow down, relax je. Okay. Kemudian otot berfungsi pada kadar yang perlahan. Otot ni dia untuk pergerakan. So bila dia slow down dia punya movement pergerakan, otot dia tu pergerakannya sangat minimum. Pergerakan dia pun jadi perlahan, kadar metabolisme rendah, so suhu badan dia akan menurun. Tu cicak. Dalam persekitaran yang panas pula, keluarga cicak ni dia akan jantung dia akan berdegup dengan lebih cepat. Kemudian pergerakan dia akan menjadi lebih pantas. Kadar metabolisme dia cepat dan suhu badan dia akan meningkat. Okay, bagaimana dengan siput babi? Yang cikgu terangkan ni boleh tengok dekat buku teks muka surat 79. Okey, siput babi dia kehilangan banyak air melalui penyejatan air pada permukaan kulit. That's why bila kita pegang siput babi, bukan pegang cengkerang, pegang dia punya bawah tu, kita rasa macam basah-basah. Okey, dia menghasilkan bendalih dan mencari tempat lembap untuk mengurangkan penyejatan air. Okey, lebah pula, dia ada lapisan kulit yang berlilin dan kehilangan uap air akan berlaku melalui spiracle pada badan. Untuk kurangkan kehilangan air, dia akan tutup spiracle antara dua gerakan pernafasannya. Okey. Itu sahaja yang cikgu nak terangkan untuk bab 3. Untuk bab tumbuhan, homeostasis dalam tumbuhan, cikgu akan terangkan masa kelas hari Selasa nanti. Okey, untuk yang ini, sekejap.
Okey. Okey, awak buka buku OMG, muka surat 14. OMG muka surat 14 ni. Sepatutnya kita buat eksperimen tu dalam makmal. Okey. Tak cikgu share. Okey, dah ready buku kerja masing-masing, buku AMG tu? Dah, cikgu. Ha. Okey. Tengok ni. Ini eksperimen yang akan yang diterangkan dalam muka surat 14 dan 15 tu. Okey, tujuan dia untuk mengkaji bagaimana panjang bandul. Ini bandul. Bandul tu dia bentuk dia macam berbola besi. Bandul tu actually berbola besi. Okey, ini bandul. Satu berbola besi. Lepas tu dia diikat pada kaki retort. Ini kaki retort, dia akan ada tali, dia ikat. Okey. Kemudian tujuan eksperimen ni untuk mengkaji bagaimana panjang bandul mempengaruhi masa ayunan satu ayunan lengkap. Satu ayunan lengkap adalah A, kita tarik bandul ni, kita lepaskan, dia akan pergi pada B, kemudian daripada B dia akan balik patah balik pada A. Itu adalah satu ayunan lengkap. Tarik, lepas. Dia pergi, datang balik tu satu ayunan lengkap. Jadi masalah yang kita nak tengok ni adalah bagaimana panjang bandul mempengaruhi masa satu ayunan lengkap. Okey. Okay, ni bandul tadi. Ni. Jadi kita punya hipotesis, semakin panjang bandul, semakin panjang tempoh diambil untuk satu ayunan lengkap. Itu hipotesis kita. Okay, semakin panjang bandul, panjang tu merujuk kepada tali ni. Semakin tali tu panjang, semakin panjang tempoh yang diambil untuk satu ayunan lengkap. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah ini, panjang bandul. Kita akan adjust panjang tu. Kita akan tetapkan panjang tu daripada 20 cm ke 30 ke 40 dan juga 50. Sama-sama buat salin Okay, panjang bandul akan dimanipulasikan. Apakah pemboleh ubah bergerak balas? Masa untuk 10 ayunan lengkap. Itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Masa untuk 10 ayunan lengkap. Ceritanya macam ni. Okay. Tengok sini. Contoh untuk panjang bandul 20 cm. Okay, untuk panjang bandul 20 cm. Panjang yang pertama
adalah 20 cm. Jadi kita akan ayunkan bandul ni sebanyak 10 kali. Maksudnya pergi sini ke sini 1. Sini 2. Kita akan cek. Bila kita ayun, kita lepaskan daripada A ke B, ke A, awak pegang A, awak lepas, terus tekan jam randik. So dia akan bergerak. 1, 2, 3, sampailah 10. Bila masa yang ke 10 tu baru awak stopkan stopwatch, kita tengok masa yang diambil. 1 kali percubaan. Okay, kita kena buat untuk 20 cm ni 3 kali percubaan. So buat lagi, tengok. Lepas ayunan ke 10, hentikan stopwatch. Tu masa yang kedua. Ambil lagi masa yang ketiga, sampai ayunan ke 10, stopkan stopwatch, dapat masa yang ketiga. Ini kalau ada kat rumah apa-apa macam benda yang boleh gantung tali, ada benda untuk yang pemberat, awak boleh buat, cuba buat. Tapi kena guna berbola ke, kereta adik yang besi tu ke, apa-apa pun boleh. Okey. Kemudian bila dah siap 10 ayunan lengkap untuk 20 cm sebanyak 3 kali, kita akan ulang untuk yang kedua untuk 30 cm. Sama juga. Ini 3 kali, yang ni pun 3 kali. Kemudian yang ketiga buat untuk 40 cm. 1, 2, 3. 3 bacaan. Kemudian buat untuk yang keempat pula 50 cm tali dia. So 3 kali bacaan. 1 kali bacaan 10 ayunan lengkap. Kemudian bila dah dapat, bila dah siap semua tu, kita tengoklah. Yang dimalarkan adalah jisim ladung dan juga sudut ayunan. Mana-mana boleh. Jisim ladung pun boleh, sudut ayunan pun boleh. Okey, kalau boleh sudut ayunan tu sama je lah. Kalau awak tarik tinggi ni, bila lepas tu untuk semua pun sama. Jangan berubah dia punya sudut ayunan. Jisim pun sama, guna bandul yang sama, ladung yang sama, ataupun gunakan apa-apa pemberat yang sama. Contoh kalau dekat rumah awak boleh guna, satu hari cikgu try dengan kereta. Kalau tak boleh kereta, awak boleh guna apa awak rasa boleh guna? Kalau tak ada bola besi tu, apa benda yang berat dekat rumah yang boleh gantung? Any idea? Kalau cikgu suruh buat kat rumah eksperimen, awak nak guna apa nak gantikan ladung tu? Nak guna apa? Boleh fikir tak agak-agak apa yang awak boleh guna untuk gantikan pemberat tu? Ni yang ni. Nak gantikan yang ni. Yang A ni, berbola A. Kalau kat Mak kita gunakan berbola besi. Ladung bandul tu kita gunakan berbola besi. Bandul, ladung sama je. Okey, awak boleh ambil kain, awak isikan batu, kemudian awak buncutkan kain tu. Lepas tu baru awak ikat pada tali. Itu pun boleh guna. Asalkan berat, benda tu berat, dia boleh berayun. Okey. Kemudian, faham kan eksperimen ni cara nak buat kan? Boleh faham tak cara nak buat eksperimen ni? Okey, seterusnya. Ini yang kita cikgu tunjuk tadi. Satu ayunan lengkap. A pergi ke B, pergi ke A semula. Yang ni contohlah bacaan yang boleh diambil. Yang ni awak tengok ni. Okey, salin yang ni. Ini cubaan pertama untuk 20 cm dapat 9.1. Kemudian untuk yang cubaan kedua dapat 9.2 saat. Cubaan ketiga dapat 9.0 saat. Lepas tu dapatkan purata. Purata ni tambah 9.1. Buat tambah Okey, 9.1 tambah 9.2 tambah dengan 9.0
kita akan dapat 27.3 bahagi dengan 3 akan dapat 9.1. So awak kira awak akan dapat semua nilai purata bagi panjang bandul yang berbeza. Bahasa Inggeris kita panggil pendulum. Lepas itu kita akan buat graf. Okey, graf yang awak akan buat, okey, untuk panjang yang pertama 20 cm awak dapat 9.1 tadi kan, awak lorek 9.1 kat sini tanda. Kemudian untuk yang 30 cm awak tanda dapat 11.4. Pada 11.4 ni okey, awak plotkan dekat situ. Kemudian panjang 40 cm plotkan pada 13.1 dan panjang 50 cm plotkan pada 14.3. Lepas tu kita garis. Itu kita dapatkan graf masa 10 ayunan lengkap melawan panjang bandul. So inference yang boleh dibuat, panjang bandul mempengaruhi masa untuk 10 ayunan lengkap. Kita fokus pada pemboleh ubah manipulatif kita iaitu panjang bandul. Okey, apakah hubungan antara panjang bandul dengan masa panjang masa untuk 10 ayunan lengkap? Awak tengok. Semakin panjang bandul, semakin banyak masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap. Okey, semakin panjang bandul, semakin panjang masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap. Okey, sempat salin tak? Sempat. Sempat graf tu kalau awak tak sempat awak boleh cubalah buat sendiri graf. Okey, hipotesis. Ya, hipotesis diterima. Semakin panjang bandul, semakin panjang tempoh diambil untuk 10 ayunan lengkap. Itu eksperimen untuk bab 1. Itu hari bab berapa, buku surat berapa cikgu tak bagi jawapan tu hari yang cikgu tertinggal tu? Soal 8 Betul tak? 8 dengan 9 ke cikgu lupa bahagi tu hari? Soal berapa Alamak, kat mana awak tanya tu hari? Oh, 8 dengan 9. Okey. 8 dengan 9. Okey, muka surat 8 dengan 9 ni cikgu akan bagi dekat Telegram. Nanti awak semak. Banyak pula. Nantilah, tak tahu kat mana. Nanti cikgu bagi letak dalam Telegram lah. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada? Faham setakat ni Okey. Kalau faham, cikgu nak pergi ke muka surat 29. Buku OMG muka surat 29. Alamak, yang ni cikgu tak ni lagi. Sekejap bagi cikgu ambil gambar kejap.
Ini adalah faktor-faktor faktor-faktor fotosintesis yang bab 2 tu. Okey. Okey, ini yang muka surat 29. Okey. Okey, faktor-faktor berlakunya fotosintesis. Okey, tengok buku teks pada muka surat kat berapa ya? Bab 2. Dia kata dekat buku aktiviti 61 hingga 63. Buku teks. Betul lah, buku 61. 61 hingga 63. Okey. So, faktor-faktor keperluan fotosintesis. Pertama, kita tahu dia memerlukan cahaya. Okey, yang kedua, perlukan klorofil. Yang ketiga, karbon dioksida. Dan yang keempat, air. 4 benda tu. Pertama, cahaya. Okay, yang kedua, klorofil. Yang ketiga, karbon dioksida. Dan yang keempat adalah air. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. Jadi kita lihat satu persatu. Okey, tujuan yang pertama, untuk cahaya, mengkaji keperluan cahaya untuk fotosintesis. Pernyataan masalah, adakah cahaya diperlukan untuk fotosintesis? So, hipotesis, cahaya diperlukan untuk fotosintesis. Tulis yang ni. Cahaya diperlukan untuk fotosintesis. Okay, jadi kalau awak lihat pada eksperimen yang dia buat ni, yang P ni dia bagi cahaya matahari. Yang Q dia simpan dalam satu kotak tertutup. P simpan dalam, yang baru masuk, tengok buku kerja muka surat 29. OMG 29. Comel je nama buku ni. OMG. So cahaya diperlukan. Jadi betul ke cahaya diperlukan untuk fotosintesis? So pemboleh ubah dimanipulasikan kehadiran cahaya matahari. Sebab pokok P dia bagi cahaya matahari, pokok Q tak ada cahaya matahari. Dia tutup dalam satu kotak tertutup, dia simpan selama 2 hari. Lepas 1 minggu dia akan petik sehelai daun dari tumbuhan P dan tumbuhan Q. Dia akan buat ujian kanji. Ujian kanji yang boleh tengok pada buku teks muka surat 60. Itu ujian kanji. So pemboleh ubah yang bergerak balas, perubahan warna larutan iodin. Yang dia titik pada daun selepas dia dah rebus tu, kita tengok sama ada berubah ataupun tidak warna daun tersebut. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Pemboleh ubah yang dimalarkan adalah jenis tumbuhan. Mesti guna tumbuhan yang sama. Kalau ini guna pokok bunga ros, yang Q pun kena guna pokok bunga ros. Tak boleh P pokok bunga ros, Q guna pokok durian. Tak boleh. Awak kena guna pokok yang sama. Bahan tak ada apa. Cikgu dah terangkan tadi prosedur. Yang ni. Daun P. P ni kena cahaya matahari kan. So kita buat ujian kanji. Dia menjadi warna biru tua. Maksudnya bila titiskan kanji pada daun yang telah direbus tu
tu tadi yang dipanaskan tu akan nampak ada warna-warna biru tua. Kemudian infrared dia ada kanji. Yes, ada kanji pada daun tersebut. Kalau Q, bila dia dah tak terima cahaya matahari, okay? Lepas seminggu kita ambil daun dia, kita buat ujian kanji, kita dah panaskan daun dalam air mendidih, dah titiskan kanji, titiskan iodine, tiada perubahan. Maksudnya tiada kanji. Jadi dekat sini kita boleh kata pokok tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari untuk membolehkan proses fotosintesis berlaku. Tak ada cahaya matahari, fotosintesis tidak berlaku. Bukti dia yang ni. Yang P ni ada fotosintesis, yang Q tak ada fotosintesis. So inference yang kita dapat buat, perbincangan dia, tumbuhan P, kehadiran cahaya matahari menyebabkan fotosintesis berlaku dan menghasilkan glukosa. Okey, kenapa dia ada warna biru? Agak-agak kenapa bila buat ujian kanji tu ada warna biru pada daun P? Kenapa? Siapa boleh teka, boleh tahu jawapan dia? Tahu tak kenapa? Kenapa daun P keluar warna biru, daun Q tak keluar warna biru? Yelah, daun P tu ada fotosintesis, daun Q tak ada fotosintesis. Tapi apa yang menyebabkan keluar warna biru lepas kita buat ujian iodine tu? Agak-agak. Sebab ni, perkataan ni. Glukosa. Glukosa adalah sejenis kanji. Dalam pokok P, dalam daun P, kan berlaku fotosintesis kan? Jadi, adalah hasil fotosintesis iaitu glukosa pada P. Tapi kalau pokok Q, daun Q, dahlah dia tak terima cahaya matahari dan dia tak jalankan proses fotosintesis, maka dalam ni tidak ada glukosa. Sebab tu dah pada daun Q tak appear pun warna biru selepas kita buat ujian iodine. Jadi hipotesis diterima, cahaya diperlukan untuk fotosintesis. Ini bukan awak saling saja tahu, cikgu nak awak faham sekali kenapa dan kenapa. Kemudian untuk syarat yang kedua, proses fotosintesis katanya perlu ada klorofil. So kita punya tujuan eksperimen adalah mengkaji keperluan klorofil untuk proses fotosintesis. Adakah klorofil diperlukan untuk fotosintesis? Kita punya hipotesis, ya, klorofil diperlukan untuk fotosintesis. So eksperimen apa yang kita nak buat? Yang ni. Petik sehelai daun bervariegasi yang terdedah kepada cahaya matahari. Lukis gambar rajah yang menunjukkan taburan warna hijau pada daun. Jalankan ujian kanji pada kedua-dua daun. Kita tengok sini. Ni daun tadi. Daun yang kita petik. Bahagian bukan hijau dan ada bahagian hijau. Kemudian selepas tu apa yang kita boleh tengok? Apa hasil dia? So pemboleh ubah dimanipulasikan kehadiran klorofil. Sama ada klorofil ataupun tak ada klorofil. Yang bergerak balas adalah perubahan warna larutan iodine, tukar biru ke tidak. Dan yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan adalah jenis tumbuhan yang digunakan. Tumbuhan mesti dalam kategori family yang sama, spesies yang sama.
Cikgu, Alright. kecil cikgu. Saya tak sempat salin. Salin. Okey, terima kasih cikgu. Okay. Tak sempat bagi tahu. Dah cikgu. Okey dah. Tak ada kau nak tanya cikgu daun bervariegasi ni apa? Tahu tak daun tu daun apa? Tak. Tak tahu. Daun bervariegasi ni satu daun, dia bukan warna hijau. Ada part daun yang berwarna merah, ada part daun warna kuning. Satu daun tu ada minimum 2 warna. Dia ada variasi warna pada daun tersebut. Itu maksud dia. Sebab kita dah tahu kalau daun tu warna hijau, memang dia ada klorofil. Kalau daun tak berwarna hijau, so kita gunakanlah dalam eksperimen ni daun tu daun yang berbeza warna. Sebab tu dia kata lukis gambar rajah yang menunjukkan taburan hijau pada daun. Okey, contoh. Okey, daun yang kita ambil ni bahagian hijau dia yang sini. Okey, yang dia kalau buku awak tu dia lorek ke warna biru. Itu bahagian hijau. Yang tepi-tepi tu mungkinlah warna merah ke, warna kuning ke, orange ke, coklat ke. Okey, bahagian daun bukan warna hijau. Okey, kemudian selepas kita buat ujian kanji tu, ujian Yedin, okey, first kita lorekkan bahagian berwarna yang akan bertukar menjadi biru hitam, blue black. Okey, apakah maksud warna tersebut? Okey, warna biru kehitaman tu menunjukkan ada kehadiran kanji. Maksudnya pada daun yang berwarna hijau tu berlaku fotosintesis. Daun yang tak berwarna hijau tu tidak berlaku fotosintesis. That's why yang kita lorek warna hijau ni, okay, yang kita lorek warna hijau. Okay, yang kita lorek warna hijau ni, ni. Selepas kita buat ujian tu, dia akan jadi warna biru tua ataupun navy blue atau biru pekat ataupun biru hitam. Kat sini dia akan berubah dia punya warna. So apakah maksud warna tersebut? Warna biru hitam itu menunjukkan kehadiran kanji. Okey, ada hitam. Yang tak ada biru hitam ni tiada kanji, maksudnya tiada fotosintesis berlaku, jadi tiada klorofil. Okay, C, jelaskan pemerhatian kehadiran kanji pada daun hijau yang mengandungi klorofil ini menunjukkan berlaku penghasilan glukosa. Okey. Bila penghasilan glukosa berlaku, maksudnya fotosintesis juga berlaku. Okay, so hipotesis diterima. Hipotesis kita apa tadi? Hipotesis kita kata klorofil diperlukan untuk proses fotosintesis. So kalau bahagian berwarna hijau tadi dah bertukar menjadi warna biru tua, biru hitam, so maksudnya hipotesis diterimalah, klorofil diperlukan untuk fotosintesis. Bahagian yang berwarna selain pada hijau dekat tepi-tepi ni, yang bukan warna hijau ni, dia tak ada klorofil. Tak ada glukosa yang terhasil. Tak ada fotosintesis berlaku. Okey, seterusnya. Yang ketiga, kita nak buktikan bahawa karbon dioksida ni diperlukan juga dalam proses fotosintesis. Okey, adakah karbon dioksida diperlukan untuk proses fotosintesis? Hipotesis sama, karbon dioksida diperlukan dalam proses fotosintesis.
So pemboleh ubah kejap lagi kita tengok macam mana eksperimen tu dilakukan. Okay. Kita ada tumbuhan R dengan tumbuhan S. Okay, ditempatkan di tempat yang gelap selama 2 hari. Dua-dua tempat gelap. Okey, tumbuhan R dan tumbuhan S pula diletakkan dalam serkup kaca. Masukkan satu bikar berisi kalium hidroksida di dalam serkup kaca tumbuhan R. Kemudian letak kedua-dua serkup kaca di bawah cahaya matahari. Okey, jalankan ujian kanji pada tumbuhan R dengan S selepas 4 hari. Okey, pokok hijau letak serkup kaca. Satu kita letak larutan kalium hidroksida. Kemudian kedua-dua tu kita letak di bawah cahaya matahari. So kita punya hipotesis yang dimanipulasikan kehadiran karbon dioksida. Yang bergerak balas perubahan warna larutan iodin. Berubah jadi biru ke tidak? Dan yang dimalarkan jenis tumbuhan. Okay, salin dulu. Dah bagi tahu dah. Dah salin? Dah belum? Tak ada orang ke? Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, ini pemerhatian yang boleh dibuat. Okey, pada daun R, tiada perubahan yang berlaku apabila ujian kanji dilakukan. Maksudnya tiada kanji yang terhasil, tak ada glukosa yang terhasil. Kemudian pada daun S, bila jalankan ujian kanji, yes, daun tadi bertukar menjadi ada tompok-tompok biru tua. Maksudnya ada kanji yang terhasil. Means ada proses fotosintesis yang berlaku. Okay, kenapa? Tu dia tanya, apa fungsi larutan kalium hidroksida? Larutan ni berfungsi untuk menyerap gas karbon dioksida. Maksudnya tumbuhan R ni tak ada karbon dioksida sepanjang beberapa hari mereka berada dalam balang kaca ni. Dalam serkup kaca. Tapi tumbuhan S ada karbon dioksida yang masih bersisa. So sebab tu boleh berlaku proses fotosintesis. Cahaya ada. Okay, cahaya dibagi. Ada cahaya. Okay. Air ada dalam akar tumbuhan, dalam pasu ni.
Okey, karbon dioksida ada dalam sekup kaca ni. That's why boleh berlaku proses fotosintesis. Yang tumbuhan art ni cahaya ada, air ada, tapi karbon dioksida tak ada sebab larutan kalium hidroksida ni dah serap. Okay, so inference dia tumbuhan art tiada karbon dioksida, maka tiada proses fotosintesis. So hipotesis diterima. Karbon dioksida diperlukan untuk fotosintesis. Okay, salin dulu. Okey, dah ya. Okey, kita tengok pada faktor terakhir iaitu air. Mengkaji keperluan air untuk proses fotosintesis. So dah cukup 4 syarat proses fotosintesis berlaku. Iaitu perlu ada cahaya matahari, ada klorofil, ada karbon dioksida dan yang keempat perlu ada air. So dia punya hipotesis air diperlukan untuk proses fotosintesis. Kemudian pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan. Kita tengok pada apakah prosedur eksperimen yang akan kita buat. Kejap iklan. One pick. Pick air. Simpan. Okey, untuk prosedur ni dia letak sepasu pokok hijau, T dan satu lagi U. Okey, di bawah cahaya matahari, T diberikan air, disiram air, U tidak diberikan air. So selepas seminggu petik sehelai daun dari tumbuhan T dan juga tumbuhan U. Jalankan ujian kanji. Okey, so kita punya pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan adalah kehadiran air. Yang bergerak balas, perubahan warna larutan iodin. Dan yang dimalarkan jenis tumbuhan. T dengan S tu, T dengan U tu mesti tumbuhan yang sama. Okey, pemerhatiannya, pada daun T yang telah diberikan air, warna daun tu tadi selepas dijalankan ujian kanji dia akan menjadi warna biru tua, maksudnya ada kanji. Tapi pada U tiada perubahan, so tiada kanji. Jadi pemerhatian perbincangan yang kita buat, tumbuhan T kehadiran air menyebabkan proses fotosintesis berlaku menghasilkan glukosa. Dan hipotesis tu tadi diterima, air diperlukan untuk proses fotosintesis. Okey, so kita dah habis untuk 4 faktor-faktor yang menyebabkan proses fotosintesis berlaku. Okey, jadi cikgu bagi. Okey, cikgu share jawapan muka surat 8 dengan 9. Nanti awak cek. Kehadiran jangan lupa tulis. Okey. So, tu saja untuk hari ni. Esok cikgu tak buat meet. Selasa pagi cikgu buat. Selasa pagi cikgu buat meet. Sebab minggu ni cikgu tak jaga SPM. Esok cikgu akan bagi jawapan untuk latihan bab 2. Dan awak akan buat latihan untuk bab 3 besok. Okey?
Okay, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak siapa yang datang. Jangan lupa tulis kehadiran. Naura, Ikhwan, Adam Haris. Siapa tu? Cresco Fred tu siapa? Iris Dah Alisa. cikgu. Muaz dengan Maria Dayang tu nama mak kan? Okay, so terima kasih banyak-banyak. Boleh balik, boleh keluar. Nanti kita jumpa hari esok lah untuk kelas tutorial. Bye. Terima kasih, Cikgu. Sama.